tak fokus dah sangat pada amali. Dia akan banyak fokus pada teori. Okay? Ada soalan boleh tanya. Okay. So, for experiment 4 over here, kalau siapa yang dah siap, memang semua dah siap lah. Saya tengok kerja dah siap hantar. So, untuk eksperimen 4, kita akan cerita pasal gases law. This is actually, kalau dalam tutorial, that is actually your topic 5. Alright, kita akan cerita pasal gas law. So, dalam gas law ada banyak. Yang kita belajar dalam kelas amali hanya 2. Boyle's law, Charles law. Sayang, nama orang, jangan salah eja. Okay? Jangan salah eja. So, Boyle's law dengan Charles law adalah 2 yang kita akan tengok hari ini. So, setengah jam satu, we can finish in 1 hour. Okay, another 1 hour, you do your pre-lab. So, sebelum masuk apa-apa Boyle's law, Charles law, gas law. Cerita pasal gas law, apa-apa gas law akan datang nanti, dia akan bermain dengan 4 benda. Kita akan jumpa 4 variables. Kamu akan jumpa pressure. Alright, yang kita guna simbol P. Kamu akan berjumpa dengan volume yang kamu guna simbol V. Kamu akan berjumpa dengan temperature. Alright, yang kita guna simbol T besar. Dan kita akan jumpa number of mole. Yang of course kita guna simbol N. So dalam semua rules yang kamu akan belajar, semua gas law, Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, bla bla bla, semua laws ni akan bergantung pada 4 variables ni. And the best thing adalah jangan salah unit. Okay, kita akan cerita banyak unit. Formula dia semua formula senang. Siapa yang dah study tu formula dia sangat senang. P1, V1, P2, V2, betul? Alright, chapter ni budak akan salah satu benda je. Unit. So, kita akan bincang unit tu nanti. Dan bila kita hanya bermain dengan 4 variables, a bit of tips for you. 2 akan remain the same. Okay, ataupun kita panggil constant. 2 variable akan kekal dan tak berubah. Yang di mana kita tahu, di mana number of mole dengan volume ataupun amount of the gas and the temperature must remain constant. Ada kan ayat-ayat ni? So, 2 kena constant dan 2 lagi kena berubah. So, tak payah hafal teruk-teruk. Tak payah hafal, pressure ke, volume ke, temperature, tak payah. Dalam otak kamu kena ada 4 benda je. Pressure, volume, temperature, number of mole. Kalau kamu dah tahu pressure dengan volume akan berubah, automatically temperature, number of mole constant. That's it. Okay? That's it. Tak nak hafal ayat, hafal 4 ni je. So, 2 akan remain constant, 2 akan berubah. And I will prove to you that. So, yang pertama, kita tengok Boyle's law. Ayat-ayat saya malas nak baca dah. Okay, yang pertama kita tengok Boyle's law. Tengok ayat dia sekali je. Volume of a fixed amount of gas. So, benda pertama, kita nak pecahkan kepada apa yang remain constant, apa yang akan ubah. So, ayat pertama bila kamu baca, kamu akan cari perkataan yang constant atau tak berubah. Fixed amount of gas, constant temperature. Kalau dalam Boyle's law, guys, kalau dalam Boyle's law, number of mole adalah bersamaan dengan amount. Bila dia kata amount, biasanya dalam calculation, kita takkan guna mass untuk buat pengiraan. Kita takkan guna benda lain untuk buat pengiraan. Kita akan guna number of mole. Sebab tu saya tulis terus number of mole. So, fixed amount bermakna number of mole sama. Okay. Kedua yang akan sama kat sini adalah temperature. Dan kita setuju tadi ada 4 benda je. Pressure, volume, temperature, number of mole. Betul? So, 2 dah constant. Number of mole dah constant. Temperature dah constant. Siapa akan ubah? Pressure, volume. Agree? Alright? Itu je. Ayat tu kamu boleh ubah. Kamu tak nak guna ayat Miss Wong kat depan tu. Tak nak guna ayat yang kamu cari dalam Google. Kamu tak nak guna ayat yang kamu ada atas nota. Tak payah. Tulis ayat sendiri. According to Boyle's law, pressure is inversely proportional with volume when number of mole and temperature is constant. Boleh. Alright, what I'm trying to show you over here is dalam setiap satu ayat, nanti bila kita bergerak ke Charles law, dia akan jadi lagi obvious lah. Apa yang saya nak tunjuk kat kamu kat sini adalah kita bermain dengan 4 benda ni je. Alright, kita bermain dengan 4 benda ni je. So, tak payah hafal gila-gila. Alright? And yang paling penting dalam Boyle's law, of course, yang berubah lah
Kalau yang sama, alright, yang sama dia tak berubah, bermakna dia bukan hero lah. Betul? Yang akan ubah tu lah yang akan menyebabkan keadaan kamu berubah. So yang ubah adalah inversely proportional. Dan saya guna ayat tadi adalah saya kata benda ni adalah benda yang kamu tahu. Tapi kamu tak jumpa dia dalam kimia, kamu tak tahu dia panggil Boyle's law. Alright, sorry. One second. Okay. Benda ni adalah logik yang kita biasa jumpa. Boyle's law, this is nak tunjuk Boyle's law. My bottle, kosong, tak ada air. Kosong di mata kita, tapi dalam ni penuh dengan udara. Betul? Dan sekarang saya tak buka apa tau. Udara saya kekal. Bermakna number of mole saya sama. Dalam ni. Kalau dalam ni sekarang ada 1000 biji gas, dalam ni kekal 1000 biji gas. Okay? This is my normal pressure. Miss Wong tak letak apa-apa tekanan. Okay? Tapi bila Miss Wong letak tekanan, pressure. What happened to the volume? The size jadi kecil. Betul? Tapi 1000 gas kamu tadi kekal dalam tu. Betul? 1000 gas kamu kekal dalam tu. Kalau saya ada 1000 orang kekal duduk dalam tu. Tapi apa yang berubah bila kita letak pressure? Bila kita letak pressure, volume tu jadi kecil. Keluasan tu jadi kecil. So, kalau kita tengok gambar yang Miss Wong bagi, saya bagi P1, V1, P2, V2. Tapi saya tak cakap siapa tinggi. Tengok pada gambar, ikut logik. Okay? P1, pressure P1 dengan pressure P2. Siapa lebih tinggi? Faris? Pressure V2. Pressure P2 kat sini adalah lebih tinggi berbanding P1. Betul? Alright? Pressure P2 mesti adalah lebih tinggi daripada P1. Sayang, senang. Sebab apa macam tu? Kita tengok sikit pada guna warna apa, tak ada warna dah. Tak boleh. Okay, warna kuning boleh. So, kita tengok ni adalah kawasan yang kita panggil volume. Yang Miss Wong highlight kuning ni adalah kawasan yang kita volume dia. Volume of the container. Okay? P1. Yang Faris kata rendah. Tapi bila saya letak tekanan, bila Miss Wong tekan dia, so saya letak tekanan yang lebih tinggi, where P2 is higher than P1. Tekanan kat sini lebih tinggi. Betul? Okay? Apa jadi pada volume? Volume kamu pun berubah. Di mana kamu nampak dengan jelas kat sini sayang. V2 is smaller than V1. Dan look at the way that I compare, guys. Look at the way I compare. Keadaan yang sama, saya letak dia pada side yang sama. Keadaan yang sama, kita letak dia pada bahagian yang sama. Okay? Dan kamu nampak arrow dia berubah. Betul? Bila arrow dia berubah, bermakna dia adalah inversely proportional. Bermakna pressure adalah inversely proportional dengan volume. Dan kamu nampak bila pressure tinggi, bila tekanan tinggi, volume akan jadi rendah. Setuju? Dan benda ni adalah logik. Untuk saya, benda ni logik. Apa yang Boyle's law buat adalah logik. Kita jumpa tiap-tiap hari. Okay, kita jumpa benda ni tiap-tiap hari. Kamu buat benda ni tiap-tiap hari. Kamu buka apa-apa yang ada udara yang kamu tekan benda tu, kamu nak packing balik KMPP dah kan? Alright? Nak packing balik KMPP, so your luggage is your volume. Barang banyak. Barang dalam tu tak boleh kurang. So, apa nak buat untuk zip bag kamu? So, kamu letak tekanan. Kamu duduk atas bag tu, suruh adik kamu zip. Betul? You are the tekanan. Alright? Kamulah tekanan tu, kamu duduk atas bag tu, kamu tolak bag tu supaya volume dalam tu jadi kecil. Supaya kamu boleh zip. Tapi baju dalam tu sama. Barang dalam tu sama. Betul? And macam mana saya nak buktikan barang saya dalam ni sama? Nampak tak titik-titik tu? Nampak tak titik-titik yang saya ada? Cuba kira titik-titik tu. Dalam keadaan pertama, situasi 1 dengan situasi 2. Titik-titik saya sama tak?
sayang, bila saya sampai suruh kira titik, dalam exam nanti, benda ni akan masuk exam. So, saya nak fokus pada exam dah. Bila dalam exam soalan keluar dalam bentuk gambar rajah, dia bagi gambar. Dan dia ada titik-titik macam ni. Alright? Titik-titik tu adalah sebahagian daripada information, sebahagian daripada soalan, sebahagian daripada data. Kamu kena kira titik-titik tersebut, especially soalan kamu bagi dalam bentuk gambar rajah yang kamu boleh kira titik dia. Soalan exam memang keluar macam ni tau. Bila titik dia sama, kamu akan perasan kamu kira dalam keadaan pertama, kamu ada 12 titik. Okay? Kamu ada 12 dot. So, dalam keadaan pertama, I have 12 dot. Dalam keadaan kedua, kamu kira kamu tetap ada 12 dot. Apa maksud 12 titik yang sama tu? Volume pula. Number of mole sama. Amount dia sama. Nampak? Okay? Soalan exam memang pernah keluar macam ni tau. Yang di mana titik dia berkurang. Ataupun titik dia sama. Di mana kamu kena kira. Especially gambar yang kamu nampak dan boleh kira. Kamu wajib ambil gambar rajah tu sebagai soalan. Faham? Sebab benda ni pernah keluar. Dan budak, macam biasa, hampa rasa benda tu gambar je kan? Titik. Mana hampa pernah kisah? Alright? So, titik kat sini sebenarnya dia dah melambangkan number of mole dia constant. Nampak? Okay? Dan bila number of mole dia constant, saya nak tanya benda extra sikit daripada yang pre-lab and so on. Benda logik je sayang. Gas, dia akan static tak? Gas dia akan static tak bergerak ke? Dulu kamu belajar gas macam mana? Dia akan bergerak non-stop, betul? Sebab tu mak kamu masak kat dapur, sekarang kamu dalam bilik, kamu bau. Betul? Sebab gas tu akan bergerak, right? Kalau gas tu tak bergerak, hang mati dah weh. Hang duduk kat sini, oksigen kat sini dah habis, lepas tu dah tak ada oksigen. Hang mati lama dah weh. Okay? Gas tu bergerak sebab bila oksigen dalam ni dah habis, kamu akan ada oksigen lain yang datang. Right? So, gas akan sentiasa bergerak. Dan fikir, dalam dua keadaan ini, satu, keadaan di mana pressure tinggi. Okay, satu di mana pressure rendah, volume dia berubah. Fikir logik. Okay, fikir logik satu je. Yang mana gas akan berlanggar lebih banyak. Collision. Pelanggaran. Okay, antara gas molekul dengan container tu, yang mana akan lebih tinggi? Keadaan pertama atau keadaan kedua? Keadaan kedua. Amir tunjuk jari. Dua. Madiha tunjuk jari. Keadaan kedua, logik. Betul. 12 orang duduk di bilik yang besar. Berbanding 12 orang duduk di bilik yang kecil. Collision kat sini mesti adalah lebih tinggi. Pelanggaran mesti lebih tinggi. Betul? Dan pressure dalam tu pun akan jadi tinggi. Pressure, bila dia berlanggar dia akan menghasilkan tekanan. Betul? Sebab tu bila kereta berlanggar dengan kereta tu kemek. Betul? Alright, so dia akan menghasilkan tekanan. Pressure increase. Nampak tak? Pressure increase bila volume kecil. Sekali lagi kita buktikan benda tu. Nampak? Alright? Clear? So benda ni adalah benda yang kamu nampak, benda yang kamu tahu, benda yang kamu buat tiap-tiap hari kat rumah. Okay? Kamu picit, kamu picit ubat gigi pun samalah. Pressure kamu picit. Itulah picitkan pressure kamu. Lepas tu benda tu keluar sebab volume dia makin kecil. Betul? Semua ni adalah your daily life. Kamu buat benda ni. Cuma kita letak nama atas benda yang kamu buat. Boy's Law. Alright, nama benda ni Boy's Law. Lain kali namakan anak Muhammad Boyce. Sedap pun nama ni daripada Muhammad Amir. Amir, your name is absolutely great. I'm sorry. Dia duk makan tak berhenti, duk minum air tak berhenti. Sebab tu saya duk panggil nama dia. Tak apa. Makan. Okay. Happy with that? Okay. And in our case, I think we plot a lot of graph. And where we know that your pressure right now is inversely proportional with the volume. And the graph that I asked you to plot, kita nak bincang graph sikit. Banyak markah yang saya nak potong. Tak salah. Okay. Banyak markah yang kita nak potong. Bila saya suruh plot, bermakna dalam exam dia boleh keluar soalan graph plot. Okay, dia boleh keluar soalan graph plot. Saya suruh guna Excel sebab saya tak tahu exam kamu online ke tak lagi. Okay, nampaknya macam tak lah. Tapi kita just nak kamu belajar lah. Okay. So over here, I have pressure versus volume. Dan sayang, ramai sangat yang salah adalah title.
Ramai sangat yang hantar kat saya title adalah Boy's Law. Title bukan Boy's Law. Title untuk graf adalah paksi Y versus paksi X. Please remember that. So paksi Y kita hari ni adalah pressure, letak unit ATM versus volume, letak unit liter. Ni adalah title graf kamu. Okay? Especially dalam exam nanti. Title, skala, label akan dapat 1 markah. Tak payah plot graf lagi. Skala betul, title betul, unit ada 1 markah lah. Han tak plot lagi pun graf tu. Okay? So, tolong tulis title dengan betul. Title bukan Boy's Law, title bukan Charles Law, title bukan nama benda tu. Title adalah forever Y versus X dengan unit. Okay? Dan that is your pressure, that is your volume. Okay. Graf yang kawan kamu lukis ni sangat-sangat cantik. Ni adalah graf yang betul dan saya suka. Okay. Maka pertama, macam saya cakap, maka pertama dalam graf, first mark adalah label dengan axis. Label dengan axis adalah termasuk unit lah. Maka pertama. Okay. Maka kedua dalam graf adalah titik-titik data kamu. Titik-titik data yang kamu letak bila pressure 1, volume berapa. Titik-titik yang kamu letak 1 markah. Okay. Graf satu lagi markah adalah graf tersebut. Graf kamu licin ke tak? Bentuk graf kamu betul ke tak? Graf kamu mesti kena mengambil 3/4 daripada paper tersebut ataupun 3/4 daripada graf paper tersebut. Graf yang terlalu kecil, saya akan tunjuk nanti. Graf yang terlalu kecil, kita tak bagi markah sebab graf tu tak valid. Graf yang kamu plot mesti kena 3/4 daripada graf paper. Is that clear? Kamu budak fizik weh, kamu belajar benda ni, betul? Tapi saya still dapat Boy's Law sebagai title. Apa benda? Okay? Lainlah kalau budak modul 3 dia memang tak ambil fizik, so dia tak pandai graf. Okey lah, hampa duk plot graf tak berhenti lah saya rasa. Dapat graf bodoh macam ni. Cheese plan. Okay. 3 markah. Standard graf 3 markah. Kalau ada apa-apa extra yang dia tanya atas graf tersebut, macam extrapolate, dia suruh cari kalau pressure ni berapa, volume berapa on the graph, dan dia akan dapat markah lain lah. Just a kind reminder, kalau dia minta benda tu, contoh kalau dia minta pressure adalah 1. Kalau pressure 1 tak ada. Pressure 1.5 tak ada. Kalau pressure 2. Kalau pressure 2, volume adalah berapa, kamu kena buat guna graf. Kalau soalan minta graf. Kalau soalan pertama dah minta graf, lepas tu dia minta cari data, jangan guna formula. Wajib guna graf. Okay. So extrapolation seperti yang kamu belajar, bila kamu ada extrapolate, graf kamu yang kamu extrapolate tak boleh guna line solid. Kena guna dotted line sebab dia bukan part of the graph. Setuju? Okay. So benda tu tahulah kan, boleh lah. This is the graph that I love. Okay, this is the graph that I love. And from the graph you can see that over here, kita tengok titik last dengan first je. Over here you can see that the pressure is very high. And therefore the volume is very low. Kamu nampak yang ni. Pressure tinggi. Alright, volume rendah, kosong. Volume rendah. Tetapi pada titik last, pressure adalah rendah. Pressure sangat rendah tetapi volume sangat tinggi. Terbukti. Betul. Alright. Kenapa tak tengok data? Tak tengok data, tak tunjuk kat data sebab saya nak kamu boleh baca graf tu. Another reason. Soalan boleh bermula dengan graf. Selain daripada kamu kena plot graf, soalan boleh bermula dengan graf. Okay. So from the graph you can see that the pressure and volume again are inversely proportional. Agree? Okay. Graf yang saya tak berapa minat. Saya tak tahu siapa punya, saya copy paste je. Okay. Data yang dia bagi adalah betul. Bila saya kata graf yang saya tak berapa minat, saya tak kata graf tu salah. Kita tengok data dia kat sini. Pressure 1, pressure 0.77. Bermakna pressure kat sini, over here, pressure turun. Alright, pressure decrease. Betul.
So kalau pressure decrease according to Boyle's law, pressure dengan volume inversely proportional. Therefore, volume patut increase and we can see the increase in volume. 665 hingga 864. So over here, volume increase. So according to the data, kalau tengok data, graf tu patut betul kan? Betul? Alright, graf tu patut betul. Agree? Alright. Dan kenapa graf ni salah? Kenapa graf ni salah? Kita tengok sikit range kawan kamu. Range kawan kamu adalah daripada 1 sehingga 0.7. Bermakna semua ni, pressure 0 sehingga 0.6 ni tak guna pun. So dia akan bermula dari 0.7 hingga 1. Range dia duduk sini je. Volume pula 665 sehingga 864. 600 lebih. Alright, 600 lebih. Sehingga 800 lebih, 900. Range dia duduk sini je. Lepas tu, benda ni buat apa? Kawasan ni apa? Tak buat apa. Right? So, untuk pelajar fizik yang pandai-pandai, untuk graf Boyle's law, sahaja, kamu tak semestinya mula dengan kosong. Okay, ada graf yang kita wajib mula dengan kosong. Tapi untuk graf Boyle's law, kamu tak wajib mula dengan kosong. Dan kalau kamu nak mula dengan kosong, make sure skala kamu betul. Skala terlalu kecil. Okay, skala kat sini terlalu kecil. 0, 200, 400. Padahal kita tak guna pun 0 sampai 600 tu. Okay. Graf ni saya tak bagi markah. Saya bagi markah untuk title. Saya bagi markah title pun terbalik. Guys, title y-axis versus x-axis kan? Hampa, kadang-kadang aku tengok jawapan hampa, aku jadi macam confused. Aku salah ke hampa salah? Nama. Kenapalah pressure boleh, kenapa title graph boleh salah? Saya tak boleh terima betul benda ni. Ni bukan belajar dari form 4 lagi ke? Alright, pressure ATM versus volume liter. Okay? Tak payah fancy-fancy punya title tu je. Alright, pressure, bila saya tengok title, tapi sebab skala saya tak berapa minat, so kamu still takkan dapat markah. Yang kamu mungkin dapat markah 1 adalah pada titik-titik kamu yang kamu letak data yang betul. Mungkin dapat markah. Okay? Dan yang ni adalah orang yang kamu nampak bila saya suruh buat stimulator tu, home-based experiment tu sendiri, dia nampak malas dia macam mana. Kalau kamu nak jadikan satu ATM tu sebagai utama, okay? Dan graf kamu nak mula dengan kosong, tengok kawan kamu bijak sikit. Dia adalah 1 sehingga lebih kurang kosong. Nampak range dia? Kan? Kamu set lah pressure tu 1 ATM yang paling tinggi, lepas tu kamu nak turun, kamu make sure kamu turun lah sampai kosong tu. Okay? Range tu kurang elok. Okay, range tu kurang elok. Banyak sangat tempat kosong. Tak sampai 0 point tu. Range kamu jatuh sampai kat sini 0.1 pun tak apa. Range tu tak elok. Buat sekadar buat lah. Buat sekadar so buat aku hantar. Itulah pangai dia. Okay. So berhati-hati bila dalam exam. Make sure skala kamu sangat-sangat elok. Make sure graf kamu kena 2/3 daripada graf paper. Graf kamu kat sini tak sampai 1/4. Kita tengok lebih kurang Ni graf. Graf kamu 1/4 je daripada graf paper kamu. Graf ni adalah graf yang salah. Okay? Alright? Make sense? Walaupun data kamu logik, walaupun data kamu menunjukkan apa yang Boyle's law cakap, tapi bila kamu plot atas kertas graf, dia tak nampak data tu. Faham? Okay? Nampak? Okay? Please. Alright. And next that I want to show you. This is my graph. Okay? This is my graph. And what makes it different? Oh, saya tertinggal unit. Alright. And what makes it different? Yang saya minta dengan kamu, terbalik dengan apa yang saya buat. Bukan sebab salah, bukan sebab saya terbalik. Tak. Saya sengaja nak buat terbalik dengan kamu. Yang saya minta dengan kamu adalah pressure versus volume. Dan kawan kamu still dapat graph like this. And apa yang saya buat adalah volume versus pressure. Betul. And look at the shape of my graph. The shape of my graph masih sama. Agree?
Sebab apa? Sebab selain daripada pressure inversely proportional with volume, sayang, volume inversely proportional with pressure. Betul? Kalau tekanan tinggi, volume kecil. Volume kecil, tekanan pun tinggi. Betul? Dia inversely proportional, they are the same. So, graph dalam exam, baca soalan betul-betul, dia minta plot apa dengan apa. Dan bila relationship dia adalah sama, pressure versus inversely proportional with volume, volume inversely proportional with pressure, bermakna paksi X kamu pressure atau volume pun kena dapat bentuk yang sama. Nampak? Okay. So dia sebenarnya dengan kata lain dalam exam, dia suruh plot volume versus pressure ke, pressure versus volume, anda tahu dah jawapan graf macam mana. Yang tu yang saya nak tunjuk. Alright, kamu patut dah tahu dah graf saya untuk Boyle's law mesti macam ni. Kalau pressure versus volume, volume versus pressure sama. Nampak? Okay. Question? Nope. Boleh ada masalah? Okay. Just one little thing. Just one little thing adalah soalan graf adalah soalan yang saya suka kalau dia keluar exam. Sebab kamu tak buat apa, kamu hanya plot graphs. Graph tu dah 3 markah minimum. Okay? Tak buat apa lagi. Just plot graph. Kalau soalan tak tanya apa-apa lagi atas tu. Satu soalan yang dia tanya atas tu, kamu extrapolate lagi 1 markah. So, make sure kamu boleh plot graph atas kata graph juga. Okay? Soalan? Boyle's law? Tak ada. So, yang ni adalah graph lah. Cerita pasal graph sikit. Kalau tak ada soalan, kita nak bergerak kepada calculation. Datang dari mana formula Boyle's law P1, V1, P2, V2? Kadang-kadang budak akan selalu confused sebab kamu akan hafal P1, V1 equals to P2, V2. Kadang-kadang kamu terbalik darab ke bahagi. Betul. Cara dia. Tak payah confused. Kita tahu pressure kalau tinggi, volume akan rendah. Kamu imagine pun kamu boleh dapat. Betul. Ada botol air bawa masuk exam. So kalau saya tekan, apa jadi pada volume botol tu? Kecil. Okay. Tekanan tinggi, volume kecil. Bila tekanan tinggi, volume kecil, dia inversely proportional. Macam mana dapat formula ni? Sayang, darab silang. Kalau dalam exam, matematik a bit. Benda ni, kita panggil relationship. Relationship adalah guna simbol ni. Kalau formula ataupun equation. Alright? Ataupun formula kita panggil mathematic equation, mathematic expression. Benda ni kita kena guna simbol sama dengan. So macam mana nak dapat sama dengan? Darab silang. Okay? Darab silang. So kamu akan dapat P darab dengan V. Sebab tu kamu dapat PV. Matematik akan sama dengan constant. Satu tu apa benda? Satu tu K. Kalau kamu tanya saya K tu apa? K tu constant. Biarkan je. Kita tak guna pun. Sebab tu saya tak ada simbol K tadi. K tu constant. Kenapa jadi P1, V1, P2, V2? Situasi 1, situasi 2. Tapi dengan syarat, dalam dua-dua situasi ni, temperature and number of mole constant. Alright? Bermakna, suhu sama, amount sama. Therefore, K, nama pun constant kan saya panggil? So, K kena sama. Nama pun constant, betul? That's why you have your P1, V1 equals to K. Situasi kedua, P2, V2 equals to K. Di mana K sama. Sebab tu kamu dapat P1, V1 equals to P2, V2. Soalan exam takkan tanya derive. Tapi saya tak, selalu budak akan confuse nak darab atau bahagi. So cara yang paling senang saya akan ajar budak saya is this. Kenapa macam ni? Sebab bila pressure tinggi, volume rendah. Yang ni boleh hafal, yang ni senang. So darab silang. Cara saya adalah darab silang. Bila kamu darab silang, kamu akan nampak P adalah darab dengan V. Sebab satu duduk atas, satu duduk bawah. Matematik. Sebab tu kamu dapat P, V. Nampak? Nampak? Tak payah hafal pun.
Okay, tak payah hafal pun. Okay, senang. Dan kalau senang, masalah dunia bila ada formula adalah calculation. Tapi calculation kat sini tak jadi isu besar. Sebab formula kamu hanya adalah as simple as P1V1 equals to P2V2. Yang di mana kita tahu P kat sini sayang, P1V1 adalah pressure. Nak cara senang ke nak cara susah? Nak cara senang, direct, mungkin kerja lebih sedikit tapi lagi senang, kamu tak confused, adalah saya fixkan unit dia. Okay? Yang di mana unit volume, kita katalah, saya kata kalau saya ajar budak tutorial saya tak nak bagi pilihan. Saya tak suka bagi pilihan kat budak selagi saya boleh tak bagi pilihan. Sebab lagi kamu banyak pilih, lagi hampa pening. Betul? Bila kamu ada lagi pilihan, lagilah aku jadi macam, so aku nak buat yang mana? So nak senang, dalam 4 benda ni, pressure, volume, temperature, number of mole, saya fixkan unit saya, volume adalah liter, temperature saya wajib Kelvin, number of mole saya adalah mole. So yang boleh ubah, yang mungkin boleh ubah adalah pressure. Sebab pressure ada banyak unit, betul? Alright, kita akan cerita. Kalau tak nak juga, kalau malas juga fikir, kamu selalu ada isu dengan unit. Nak senang, pressure ATM terus. Okay? Kalau nak senang, pressure ATM terus. But if you ask me in this formula, adakah pressure wajib ATM? Tak. Pressure boleh jadi any unit over here dengan syarat satu. Must be the same. P1V1 unit mesti kena sama. Kalau P1 adalah ATM, P2 wajib ATM. Kalau P1 adalah torque, unit pressure boleh ada torque, boleh ada ATM, boleh ada kilopascal, boleh ada pascal, boleh ada millimeter mercury. Tak ingat yang ni je. Yang tu lah kot. Okay? Kalau ada lagi nanti saya tambah lagi lah. Pressure boleh ada banyak unit. Okay, pressure boleh ada banyak unit, bermakna soalan pun boleh keluar banyak unit. Dan kalau nak senang, hafal satu je lah. Betul. Kalau nak senang, hafal satu je lah. Tak payah pilih. Right? Cuma kalau kamu rasa pandai, kamu rasa faham dengan penggunaan unit tu, boleh ubah dengan syarat unit mesti sama. Kalau volume, nak senang, tak payah ubah. Volume mesti liter. Make sense? Alright? Dan ada masalah nak guna formula ni? Wait, formula chapter ni adalah formula paling senang dalam entire semester. Okay? Satu je yang akan buat kamu silap. Unit. Chapter ni bila formula dia senang, calculation dia senang, kita still nak cari tempat untuk hang buat salah. So kita akan main kat unit. You all kena ingat ya, kerja kita adalah make your life hard. You always need to remember that my job is to make you good and also to make you bad at the same. Not making you bad, we are making you good, but making your life tough. So benda yang kita akan main kat sini adalah unit. Dan bila saya tekankan benda tu, bermakna kamu kena ingat lah. Okay? Kamu kena ingat lah. Boleh? Soalan senang. Try. Sama. Masih bermain dengan unit. I want answer, please. Simple question. Very simple question. Sangat-sangat simple. Daniel kenapa masuk lambat? Duduk kat hotel lagi ke Daniel? Tadi duduk kat swimming pool ke? Ke makan breakfast buffet? Daniel? Daniel Zamri. Hai Daniel. Yang lain jawab soalan.
Daniel? Daniel? Daniel, attendance anda tidak dikira ya kalau saya tak dengar suara kamu. Sekejap, Miss. Bukan hang. Daniel seorang lagi. Daniel Zamri. Bukan hang, bukan Daniel Aman. Daniel seorang lagi. Duduk dalam kereta lagi kau berjalan kat Cameron Highland line tak elok. Adakah anda masih diberi pilihan untuk balik atau tak balik ke college? Dalam masa kes itu kah? Dan pilihan anda adalah masih untuk tak balik tapi dah berjalan satu Malaysia. Oh, Langkawi hari tu tak ada COVID lah. Cameron hari tu tak ada COVID. Genting hari tu tak ada COVID. Tiba-tiba masuk KNPP, oh tak boleh takut COVID. Amboi. Come on. Betul tak Hasanah? Saya dengar kamu akan start masuk balik minggu depan. Am I right? So I suppose I will be seeing everybody in the college. Saya tak tahu kamu ada masalah benda ni. Saya tak tahu kamu pernah terfikir ke tak lah. Bincang soalan ni dulu. Tapi saya nak bagi pengalaman saya sebagai pensyarah dan pengalaman saya sebagai student jugalah. Okay? We share that later. This one first. Okay. Cara nak jawab. Bila soalan senang dalam exam, tak kisah objektif atau subjektif, budak ambil remeh. Dan bila budak ambil remeh, kamu hilang waktu kat benda yang tak patut. Benda senang. Betul? Dan saya yakin tadi ada manusia yang tekan kalkulator tak tulis pun. Okay? Dalam exam untuk keadaan gases law, untuk soalan gases law, masalah utama dia adalah kita ada dua situasi. Kita ada P1V1, kita ada P2V2. Hang on. My laptop hang. Am I still here? Still nampak? Good. Dia masalah utama adalah dia ada dua situasi. Okay? Dia ada dua keadaan di mana dia ada situasi satu dan situasi dua. Dan ayat saya sekarang adalah ayat yang sangat-sangat jelas. Okay? Ayat yang sangat jelas terpampang situasi siapa adalah siapa punya. Dalam exam kadang-kadang dia akan bagi ayat yang confusing. Yang kamu kena baca betul-betul, volume siapa, partner dengan pressure mana. So untuk saya soalan macam ni, saya akan pilih dulu, saya akan tulis dulu pressure 1, volume 1, pressure 2, volume 2. Saya akan bezakan dulu diorang, keluarkan dulu. Jangan masuk formula terus. Sebab yang ni yang akan jadi problem. Bayangkan kalau P1 kamu dah tersalah partner dengan V2 dalam calculation. Bye-bye dah. Padahal benda senang. Betul? So untuk soalan ni, jangan buat terlalu laju. Jangan excited sangat. So question stated, a gas of carbon dioxide occupy a volume of this and pressure of this. So saya akan set dia V1, saya akan set dia P1. Siapa jadi V1, siapa jadi P1, siapa jadi situasi 1, siapa jadi situasi 2, tak kisah. Kita tak perlu tengok volume dia lebih kecil ke, pressure dia lebih tinggi, tak kisah. Dan untuk nak senang, saya selalu pesan kat budak, yang jumpa dulu adalah situasi 1. Tak payah duk fikir, oh volume dia tinggi ke, pressure dia tinggi, tak payah. Jangan, bazir masa. Okay? Straight away pergi, yang jumpa dulu masukkan. So pressure pertama, 0.95 ATM. And kenapa Miss Wong salin sekali dengan unit? Sebab unit akan memainkan peranan penting dalam topik ni. Sangat-sangat penting, bukan sikit-sikit penting. Okay? So P2, yang ni, situasi kedua akan terus jadi P2. Pressure 2, volume 2. Drop 2 berapa? So pressure 2 adalah yang saya nak cari. Volume 2 0.316 liter. Mungkin kamu rasa, alah teacher saja nak bagi mililiter dengan liter, exam nanti tak jadi. Tak weh, exam nanti memang akan jadi. Okay? Dia memang akan bermain dengan unit. Dan bila bermain dengan unit, benda yang kamu nak cari, kena ada unit lah. Betul? Jawapan akhir kamu kena ada unit lah. Macam mana saya nak tahu pressure unit apa? Sebab kita tahu pressure boleh ada banyak unit. ATM, Pascal, millimeter mercury and so on. So dia akan jatuh unit apa? That is the reason why I say unit kena sama.
So automatically pressure yang kamu cari mesti dalam ATM. First thing. Boleh? Benda pertama. Dua benda pertama dalam soalan gas. Dia mesti ada dua situasi. Bezakan situasi satu siapa, situasi dua siapa. Benda pertama. Benda kedua, semua unit yang kamu ada, semua value yang kamu ada, kena datang dengan unit. So sekarang pressure dan unit sama, volume unit berbeza. Dan kita pilih liter lah, betul? So tukar mililiter kepada liter, ada masalah nak tukar? Bahagi 1000. Okay? Seperti biasa, saya tak nak apa-apa conversion unit dalam formula. Dalam formula tak payah tukar apa dah. Tukar semua benda kat luar. Bila ada formula, formula simple macam ni. Formula yang hang tak buat apa pun, satu markah. Setakat tulis P1, V1, P2, V2. Tak kira apa, satu markah. And kimia tak boleh dapat A. Ampun dia teruk. Alright, masukkan P1 kamu, 0.95. Tak ada conversion unit, semua conversion unit buat di luar. Sama dengan P2 that we are looking for, volume 0.316. Okay, so kamu akan dapat P2 kat sini. Soalan saya sebelum saya minta jawapan. Soalan saya, P2 kamu lebih besar atau lebih kecil berbanding P1? Besar. Lebih Daniel, besar. Amir kata besar. Amir kata besar. Kenapa lebih besar? Inversely proportional. Inversely proportional. Yang ni saya nak ajar in case kalau kamu ada soalan objektif. Ajar sikit. Okay? Ataupun cara nak check calculation kamu betul ke tak. Kita setuju bahawa pressure dengan volume adalah inversely proportional. Setuju semua? Kita tengok volume untuk ni berkurang. Volume untuk ni 0.68. Volume keadaan kedua saya 0.36. 316. Volume saya berkurang. Betul? Bermakna pressure saya kena increase. So saya kalau jawab soalan objektif, saya akan buang terus, saya akan potong siap-siap kalau jawapan pressure dalam tu adalah kecil daripada 0.685. Kita tahu dah jawapan tu salah. Betul? Dan jawapan yang kamu tekan kalkulator, kalau jawapan yang kamu kira kecil daripada 0.685, hang salah buat, sayang buat balik. So sebelum kamu hantar, kamu dah 50% tahu jawapan kamu betul atau salah. Check. Tolong check. Sebab dia bermain dengan unit. Kalau unit kamu terbalik ke, unit kamu salah, dan kamu akan nampak jawapan kamu belik. Okay, kamu boleh check jawapan kamu. So jawapan yang kamu dapat mesti lebih besar daripada P1. Sebab volume saya lebih kecil. Pressure kamu dapat apa? Before anybody. Daniel Zamri. Dia dah buka kamera. Jawapan? 2.05993. Setuju, kelas? Alright. Jawapan akhir macam biasa, jangan round off sangat. Jawapan akhir seperti yang kita pernah bincang, minimum 2 titik perpuluhan. Alright, jawapan akhir minimum 2 hingga 3 titik perpuluhan. So 2.059 ATM. Done. Dalam benda ni, satu je. Unit jawapan akhir wajib. Nak tahu unit macam mana? Tengok soalan unit apa. Dia kena sama dengan kawan tu. Kita tak ada isu teka sekali lagi. The moment kamu rasa kamu kena teka, hang dah salah dah. Buat balik. Okay? Saya selalu bagi tahu kat budak, the moment kamu rasa, saya rasa macam ni, hang salah dah sayang, hang buat balik. Rasa hampa tu tak pernah betul. Okay? Make sense? Kita tak ada isu teka. Question? Next. Before Charles Law. Hampa memang rasa tak nak balik college sebab kamu nak exam online? Saya rasa. Betul ke takut COVID? Saya takut lah. Sebab tu saya tak balik kampung pun lagi. Okay, saya takut matilah. Saya tak tahu kamu takut ke tak. Banyak lagi benda yang saya tak buat. Tapi, kalau kamu takut, saya faham. Tapi kalau kamu takut tapi dah berjalan sampai kat Langkawi, Cameron Highland, Genting Highland, Hasanah duduk gelak. Saya rasa dia duduk ada kat Langkawi tu. Sebab tu, duduk kat bilik hotel, sebab tu tak boleh tunjuk background dia. Alright, whatsoever. Tapi tak nak balik KMPP. Konon takut COVID. Ataupun kamu tipu yang kamu tak vaksin lagi ke, whatsoever lah. Okay? And I think you should make a right choice whether coming back or not coming back. Fikirlah sendiri, belajar kat rumah dengan belajar kat college, beza macam mana, especially yang pernah duduk di college.
Okay. Ramai yang pernah duduk depan saya ni, ramai yang pernah duduk kat college. Betul Amir? Alright, Ain and the gang. Beza ke sama? Alright. Saya tak tahulah kalau saya dulu sekolah asrama, bawa buku tebal ni balik rumah, tak pernah sentuh buku tu. Alright. And pengalaman saya sebagai pensyarah dan pengalaman saya sebagai student, yang ni saya share je. Saya pun tak tahu betul ke tak apa yang saya cakap. Exam online ataupun open book test, I don't think it's something that you want. Saya tak tahu kamu pernah tak open book test, sebab Malaysia tak selalu sangat, pada level kita tak selalu sangat, mungkin dah masuk degree nanti kamu akan ada open book test ataupun online test, and I tell you they are sucks. Soalan akan jadi susah gila tahap gaban. Hang ada buku tepi tu pun hang tak boleh jawab, percayalah saya. Saya tak pernah suka open book test, sebab open book test lagi saya tak score, lagilah soalan tu apa-apa susah. Susah dia bukan sikit-sikit. When I was a student and my prof say open book test, I'm like, shit, I'm done. Hang bawa lah buku tebal mana, angkutlah buku banyak mana, nota banyak mana pun soalan tu hang tak boleh jawab. Aku keluar juga hantar kertas kosong. Itu pengalaman saya sebagai student. Sebab tu dari awal saya pesan kat budak saya, kamu nak ke exam online tu? Saya macam, kalau tanya saya tak nak. Not to mention your technical problem lah. Alright, line yang tak pernah okay. Dan Miss Wong so jawab soalan, line tak okay. Tapi bila, oh thank you class dismiss. Oh thank you Miss Wong tu, time tu line okay. Surprisingly. Bila so jawab soalan, mic tak function, line tak okay, whatever things. Alright, not to mention your technical problem that your internet decided to be good and not good on your hand. Okay. Not to mention that lah. And saya fikir dari aspek saya sebagai pensyarat, dan kalau saya bagi quiz kat kamu kat rumah dan saya tahu kamu boleh open book test, saya pun buat soalan susah. Betul tak? Saya tak tahulah, itu pengalaman saya. So saya cukup risau bila saya dengar budak tak nak balik college dan dia orang nak exam online. Aku macam, biar betul lah, apa fikir ke tak apa nak exam online tu. It's terrible man. It's very terrible. Pengalaman saya lah. It's very terrible. Okay. And when I was having my exam online, saya duduk kat UK, yang di mana internet dia 10 times better than here. 10 times better, way better. And it's still horrible. You get what I mean? Alright. And open book test is the last thing that I want in my exam. It's horrible. Saya tak pernah score open book test saya, jujur. I hate open book test. Sampai sekarang saya ingat soalan prof tu, saya hantar kertas kosong. Sebab yang saya boleh buat adalah salin apa yang dalam buku, dan saya tak tahu pun apa yang saya boleh salin. Buku penuh kiri kanan. Sister. Terrible. Don't do that. Okay, and I cannot force you. Of course, it's your choice, your life, and the only things that I can tell you is make a wise choice. Kalau dah berjalan lah satu Malaysia, percayalah saya, orang yang sama dah berjalan satu Malaysia tu adalah orang yang sama tak nak balik college. Sebab KMPP ada COVID. Bangang tu. Alright. Anyway, your choice. Okay, make a good one. Okay, make a good one. Please make a good one. And Charles Law. Over here, state the volume of fixed amount of gas. Sama, kita nak cari benda yang fix dan benda yang ubah. So, fix ataupun constant kat sini, masih bermain dengan 4 benda tu. Dan amount of gas bermakna constant adalah number of moles sekali lagi. Baca soalan. Ayat dia constant pressure. Sekali lagi, yang constant, yang kedua pressure. Dan bila saya dah tahu dua benda ni constant, saya tak payah baca yang lain dah. Bermakna saya ada volume dengan temperature yang akan berubah. Nampak? Alright? Sebab saya rasa nak hafal ayat akan jadi isu. Tapi kalau nak hafal 4 simbol, I think your life will be much easier. Ni yang saya ajar kat budak. Nak hampa hafal ayat memang susah. Tapi kalau nak hafal pressure, volume, temperature, number of mole, tiba-tiba jadi pandai. So, guna yang tu. Okay? Dan Charles Law adalah yang kamu belajar daripada sekolah rendah lagi. Zaman saya, UPSR dulu, saya belajar track kereta api. Landasan kereta api, kenapa ada gap. Pernah belajar benda tu? Are we still in the same generation? Good. Akil say yes. Landasan kereta api, dia kena ada gap. Betul? Alright?
Sebab apa? Sebab landasan kereta api adalah besi. Dan apa jadi? Kenapa nak ada gap tu? Anybody? Sebab masa dia panas dia mengembang. Anybody? Sebab masa dia panas, dia akan mengembang. Betul? Alright? Sebab tu orang Malaysia ramai gemuk kot sebab kita sentiasa cuaca panas. Alright? Obesity saya pun lah, saya sendiri pun. Alright? Sebab kita sentiasa panas. So, bukan salah kita. Nothing to do with what we eat. It's always something else. Alright? So, betul Nurin. Alright? Tak makan pun gemuk, betul Nurin. Okay? Tak adalah. Nothing to do with the weather. It's definitely to do with the food. So, dia panas dan dia mengembang. Sebab tu dia ada gap. That is what Charles Law said. Alright? That is apa yang Charles Law cakap. Bila temperature increase, volume increase. So, sebab tu saya cakap benda ni bukan benda baru. Cuma kita bagi nama atas benda tu. Dulu kita belajar kenapa landasan kereta api jadi macam tu. Kenapa nak kena ada gap. Ayat paling famous. Sebab bila panas besi tu mengembang, kita kena bagi space tu untuk besi tu mengembang. Supaya landasan tu tak bengkok. Betul? Zaman saya belajar. Benda soalan saya paling suka. Alright? Sebab siapa yang cakap? Charles Law. So, Charles Law cakap apa? Temperature increase, volume increase when the number of mole and the pressure constant. Itulah yang Charles Law cakap. Kita tengok sikit lukisan yang kita ada kat sini. Api saya kecil, api saya besar. Bila api saya kecil dengan api saya besar, quite obvious over here, my T2 is higher than my T1. Alright, my T1 is lower. Temperature lebih tinggi. T2 higher than T1. And balik kepada volume. Alright, balik kepada volume. Volume adalah ini. Volume adalah ini. Dan bila panas dia mengembang. Bila panas dia mengembang. Sebab tu volume kamu kat sini lebih tinggi. V2 kamu lebih tinggi berbanding V1 kamu yang rendah. Alright, so kamu ada conclusion V2 is higher than V1. Volume lebih besar. And do me one favor again. Titik-titik tu adalah titik-titik yang boleh kira. Betul? Keadaan pertama dan keadaan kedua. Adakah titik dia sama? Sama? Acap, berapa biji? Tengah kira medium. Sebab kamu tak kira. Sebab tu kamu tengah kira. Yang dah kira dah siap dah. Berapa biji? 12. 12 biji kekal. Betul? 12 biji di dua-dua bermakna number of mole constant. That is what I'm trying to show you. Okay? Balik kepada gambar raja. Kalau soalan exam ada gambar raja, make sure hang tengok gambar raja tu. Jangan baca soalan je. Soalan tu pun, gambar raja tu pun adalah part of soalan. Easy. Betul? So, conclusion kita adalah volume will be directly proportional with temperature. Okay? Everybody agree with that? Yang ni yang senang. Kita tengok sikit graph. Okay? Graph Charles Law, bila volume adalah directly proportional with temperature, graph sama, title masih jadi satu isu yang sangat besar. Title yang saya minta adalah temperature in degree Celsius. Kalau tak silap saya minta versus volume in liter. Okay? Graf kawan kamu sekarang. Okay, saya terima. Elok je. Kenapa elok je? Syarat pertama untuk Charles Law. Graph must start at 0. Graph untuk Charles Law, dua-dua paksi kena mula dengan kosong. Wajib. Saya akan bagi tahu kenapa nanti. Kamu wajib mula dengan kosong untuk Charles Law. Okay? Dan kita nampak volume increase, temperature increase sebab graf yang kamu dapat adalah graf directly proportional. Graf lurus naik positif. Saya rasa yang tu jelas. Betul? Kita tengok graf kedua kawan kamu. Apa yang salah kat sini? Apa yang salah kat sini? Anybody? Tak start daripada kosong.
dia ada paksi Y start dengan kosong. Tapi paksi X dia tak start dengan kosong. Untuk Charles Law tak boleh. Untuk Charles Law tak boleh. Kenapa untuk Charles Law mesti kena mula dengan kosong? Senang. Sebab kita nak buat extrapolate untuk cari something. Bila kita nak buat extrapolate untuk cari something, alright, bila kamu nak extend graph tu untuk cari something, graph kamu kena sentiasa mula dengan kosong. Sebab kamu nak guna skala tersebut. Nampak? Okay, Charles Law mesti kena mula dengan kosong sebab kita nak extrapolate untuk cari something else. And apa yang kita nak cari? Absolute zero temperature. Apa benda tu absolute zero temperature? Sebelum tu, kita balik kepada volume directly proportional with temperature, temperature directly proportional with volume. Betul? Setuju? Samalah. Okay. So over here, kita tahu bila temperature saya rendah, volume saya akan rendah. Setuju? So, kita nak cari keadaan apa tu absolute temperature. Absolute temperature adalah volume saya rendah sehingga kosong. Kita kata bila sejuk. Bila kita makin sejuk, benda tu akan makin kempis, makin kempis, makin kempis, makin kempis. So, kita nak cari satu suhu sehingga benda tu akan sejuk sehingga volume gas kita kosong. Alright? So, suhu sehingga volume tersebut kosong, volume tu 0 liter adalah berapa? Suhu tu kita panggil absolute zero temperature. Dan secara teori, absolute zero temperature adalah negative 273.15 degree Celsius. That is our absolute temperature. Bermakna kalau saya nak volume gas saya cecah sehingga kosong, saya kena sejukkan benda tu sehingga negatif 273 darjah Celsius. Sayang, negatif 10 pun kita boleh mati. Not to mention negatif 200 something. Okay? Alright? Negatif 10, negatif 20 kita boleh crash dah. Your heart probably, sebab darah kamu mungkin akan start membeku and then your heart probably start beating and so on. You might die from that. So negative 273 adalah benda yang kita tak boleh buat secara amali. Dan kalau kita tak boleh buat secara amali, kita nak buat macam mana? Kita akan buat amali sehingga semua suhu yang kita boleh buat. Alright, kita akan buat amali kita sehingga pada suhu yang kita boleh capai. Negatif 10 boleh lagi, negatif 5 boleh lagi. Depan-depan tu kita buatlah. Alright, 0 darjah, 1 darjah, 2 darjah. Kita buat semua amali pada suhu yang kita boleh capai. Dan kita extrapolate the graph. Sehingga volume kamu kosong. So pada volume kosong, okay, pada volume kosong, dia akan dapat suhu berapa? That is your absolute zero temperature. Dan bila kita nak extrapolate sayang, that's why we must start with zero. Make sense? Okay. Absolute zero temperature bukan benda yang kamu boleh buat dalam amali sayang. Negatif 273.15 darjah Celsius. Satu dunia boleh mati. Okay. Tempat yang saji akan start ada bila negatif 5. Alright, hujan tu akan start jadi saji. Negatif 5, negatif 3 dia akan dapat saji. Negatif 10, you already have that. You don't feel like going out already. Negatif 200 something, we are dead. We are already dead. Okay. So, satu-satunya cara yang kita boleh buat adalah kita extrapolate daripada graph. That's why Charles Law graph mesti mula kosong. Dalam exam, kalau plot Charles Law graph, wajib mula kosong. Soalan favorite dalam Charles Law is this. Kalau dia minta plot graph. Alright, kalau dia minta plot graph, benda yang paling dia suka tanya dalam Charles Law, cari absolute zero temperature atas graph. So, kamu kena extrapolate lah. Sehingga volume kosong, suhu tu berapa. Make sense? Sayang, yang saya bagi ni adalah teori. Bila kamu buat atas kertas graf kamu mungkin takkan dapat negatif 273. Mungkin kamu dapat negatif 270. Okey juga. Itu graf kita. Betul? Itu data kita. Alright? Boleh? Ni teori. Question? Nope. Easy. Alright? Sangat-sangat senang. Apa yang Charles Law cakap, kamu kena ingat satu je. Track kereta api kamu. Bila suhu panas, benda tu mengembang. So, bila suhu panas, volume tinggi.
Tu je. Dan formula kenapa V1 over T1. Sayang, guna cara yang sama. This is relationship. Ingat darab silang tadi? Okay, kita darab silang. Yang ni per satu, betul? So, bila saya darab silang. Nampak tak? Bila kita darab silang, T tu akan bawa turun duduk pada temperature akan per dengan V sama dengan K. Constant kan? Cerita yang sama. Sebab isu yang akan selalu jadi pada Boyle's Law dengan Charles Law adalah kamu terbalik nak darab atau bahagi. Sebab cara yang kamu hafal, bila kamu baca buku, kamu akan hafal V1 over T1. So, bila saya cakap dengan budak, saya akan cakap V1 over T1. Saya takkan cakap V1 T1 dah. So, kamu kena tahu dia adalah bahagi. So, bila kamu hafal pun sama. V1 over T1 equals to V2 over T2. Dan kalau confuse sangat dalam exam, buat ni. Dia darab silang. Nampak? So, kamu akan nampak per tu. Jangan salah weh, sangat senang. Dan unit, again, jadi isu paling besar bila kamu bermain dengan formula. Unit kat sini tak ada pilihan. Guys, tak ada pilihan bermakna volume. Both. Mesti kena liter. Temperature. Both. Tak ada pilihan lah. Bila saya kata tak ada pilihan, means tak ada pilihan. Tak boleh pilih. Kelvin. Okay. And can I know the conversion from degree Celsius to Kelvin? Anybody? Satu Celsius sama dengan 273 Kelvin. Oh, Akmal. 1 Celsius. 0 Celsius. 0 Celsius. Thank you. 0 Celsius sama dengan 273 Kelvin ataupun 273.15 Kelvin. Yang ni lebih tepat. Dua-dua kita terima so far. Okay, kalau nak lagi tepat 0.15 lah. So, bila 0 degree Celsius sama dengan banyak tu Kelvin, conversion unit kat sini akan lain daripada biasa sebab conversion unit kat sini akan jadi tambah. Bukan darab, bukan bahagi. Biasa dia jadi darab atau bahagi, betul? Kat sini akan jadi tambah. Dan terbalik sayang, of course, kalau daripada Kelvin kepada degree Celsius, dia akan jadi tolak. Tolak 273. Okay? Kalau nak 0.15, boleh 0.15. Tak ada masalah. Okay? 0.15 lebih tepat. Nampak? Okay? And guys, when I say no option, we never use in the entire topic 5. Nak masuk topic 5, mungkin tutorial kamu dah masuk pun. Siapa ganti tutorial sekarang? Puan Fazila tak ada dah kan? Madam Rosnah. Madam Rosnah. Bila Madam Rosnah masuk tutorial ganti masuk topic 5, temperature dalam topic 5 tak boleh duduk dalam degree Celsius ever. Semua calculation dalam topic 5 temperature mesti Kelvin. Ingat benda ni. Boleh? Okay? Sebab 10 soalan kita akan bagi temperature dalam degree Celsius sebab kita nak kamu buat salah. Jahat. Kita nak kamu tahu benda tu. Okay? So make sure dia dalam Kelvin. Boleh? Alright, soalan? Sangat senang. One more last question before we finish today. Like I say, kita akan dalam sejam je. Saya nak bagi masa buat pre-lab. Soalan lebih kurang macam pre-lab kamu. Cuma saya ubah value je. Saya nak volume. Please. Now. Siapa yang akan balik college minggu depan? Rasanya semua yang SES 3 dengan SDS akan balik, Miss. SES 3 dengan SDS semua balik? Rasanya semua kena balik. Yang kami yang budak-budak dah 1 tahun ni. Okay. Yang SDS? So semua kena balik lah. Sekarang info yang kamu dapat adalah semua kena balik. Anda tidak lagi diberi pilihan. Sebab hari tu kan kamu dapat buku so form apa benda kan? Yang tak silap saya yang tu just bancian untuk nak balik ataupun tidak balik. Mereka akan ikut majority lagi lepas tu. Okay.
Baguslah. Sebab saya tak tahu apa. Kami tak tahu apa. Saya bila nak masuk office pun saya tak tahu. Mungkin saya tahu malam sebelum je. Macam biasa, you all akan dapat info lebih cepat daripada kita. Sebab tu saya bagi tahu lah. Info yang kita dapat hari tu adalah bila kamu first time yang macam mungkin Amir cakap lah, dia orang buat bancian ke apa benda tu. Saya dengar ramai tak nak balik. Dan bila saya dengar ramai tak nak balik tu, saya susah hati sebab saya takut exam apa susah. Saya takut exam apa susah weh. Alright. Ramai nak balik exam. Good. I don't think we have a system. Definitely bukan salah matric, bukan salah college. It's just the whole Malaysia. I think the whole world. I don't think any part of this world having a good system for online tests yet. Alright. So, saya rasa mungkin lebih sesuai untuk kamu balik dan exam kot. Good. Looking forward to see you. Looking forward to see you so that I can slap Achap on his face. No, Achap, you're good. Don't worry. You're good. You just need a bit more effort to push yourself rather than me pushing you. Okay? Okay dah? Macam nak jawapan soalan last dah, tak ada apa. Pre-lab 5 saya tak upload lagi. Memang tak upload lagi sebab saya tak nak kamu buat awal. Saya akan upload right after class. Okay? Cuma saya dah upload adalah lab manual, betul? Lab manual sebab dia kena beli bahan untuk your video nanti. Okay. Alright. Soalan panjang kalau kamu baca. Tapi padahal soalan ni tak ada apa pun. Okay. Just very quickly. Dalam soalan exam, bila dia keluar, dia akan bagi soalan yang lebih kurang macam ni. Yang di mana dia bagi value macam-macam. Saja nak buat kamu confused. A 0.3 gram of gas Y at 1 atm was filled in a flask with a volume of 67.0. So kalau saya akan letak siap-siap. This is my amount of gas. This is my pressure 1. This is my volume 1. Seperti yang saya cakap lah. Dan saya jumpa dulu, saya akan letak dia sebagai 1. Lepas tu, calculate the volume of gas Y. So yang ni volume 2. If the temperature of the gas change from. So bermakna T1 adalah pasangan dengan V1. Saya bermula dengan 67 ml pada suhu 27 darjah Celsius. Alright. 2, 68. Yang ni adalah T2. Okay. Pressure P2. Pressure jumpa kali kedua. Tapi perasan tak? P1 dengan P2 sama. Dia bagi pressure 2 kali tau. Dia bagi pressure 2 kali. Punyalah banyak value dia bagi dalam tu. Tapi sebenarnya, value yang dia bagi, pressure constant. Betul? Dan dia guna Y yang sama. Dia guna amount of gas Y yang tak berubah. Dia tak cakap Y kamu berkurang atau bertambah. Bermakna Y kamu constant lah. So, satu lagi. Amount constant. This is the type of exam question that you will come across. Dia bagi semua benda, pressure, volume, temperature, semua dia bagi. Tapi bukan semua yang berubah. Nampak? Okay, ni yang akan berlaku nanti dalam exam. Okay. Next, dia bagi V1. V1 kita 67.0 ml. Macam biasa, saya akan keluarkan. Situasi pertama. Situasi kedua, V2 adalah yang saya nak cari. Alright, and then kita ada T1. T1 saya 27 degree Celsius. Letak dia sepasang. T2 saya letak sepasang 68 degree Celsius. Macam biasa, conversion unit tukar siap-siap. Dan disebabkan bila kita bermain dengan volume dengan temperature, I insist unit kena liter dan Kelvin. Tukar yang tu siap-siap. So, daripada mililiter tukar kepada liter 0.067 liter. Setuju? Dan bila saya kata volume mesti liter, bermakna V2 pun mesti liter lah. Senang kan? Yang ni tukar kepada Kelvin, tambah 273, so saya dapat 300 Kelvin. Betul? Over here, tak tahu, let me congak. Kalau salah, let me know. 1, 14, 341 Kelvin, correct?
Thank you. So, temperature adalah trick yang kita akan selalu buat. The entire chapter temperature mesti Kelvin. Always remember that. Okay? Dan kamu ada formula. Sebab bila saya jadi student, saya susah nak hafal benda. Sebab tu saya ada banyak cara untuk saya tak menghafal. So, saya tahu volume tinggi, temperature tinggi. So, V directly proportional with T. So, saya akan buat darab silang. Okay, V bawa turun. So, V1, T1. Saya akan buat cara ni. Saya jenis malas nak hafal dan saya susah nak hafal. Sebab tu saya akan jumpa cara yang saya tak payah hafal. V1 masukkan 0.067, T1 300 Kelvin, V2 yang kita nak cari, T2 314 Kelvin. Dan kamu akan dapat V2 sebagai jawapan akhir dengan unit liter. Jawapan akhir tak ada unit, jawapan akhir salah. Okay? Saya tak tahu value dia berapa, tapi saya sangat-sangat yakin V2 kamu mesti lebih tinggi daripada V1. Betul? Alright? Saya tak tahu berapa, saya tak tekan kalkulator, tapi saya sangat yakin V2 mesti lebih tinggi sebab suhu kita bertambah. Nampak? So, boleh check jawapan dalam exam? Especially kertas 1 nanti bila ada objektif. You should know which one roughly is your answer. Okay? Nampak? By the way, V2 berapa? Acap? Uh, 0.0762. 0.0762. Setuju? Liter. Okay? Good. As a conclusion, one more minute before I let you go. Whenever we are talking about gases law, again, back to the same thing. Whenever we are talking about gases law, tak kisahlah. Boyle's law, Charles law, Avogadro's law. Later on, kamu ada ideal gas law, combined gas law dalam tutorial kamu. Semua gas law kamu bermain dengan 4 benda. Pressure. Ada satu lagi constant, tapi since dia adalah constant, dia tak berubah. So, constant nanti belajar dalam kelas lah. Yang ni benda yang boleh berubah. Saya ajar dulu. So, dia bermain dengan pressure di mana kita guna simbol P besar. Dia akan bermain dengan volume di mana kita guna simbol V. Dia akan bermain dengan temperature yang di mana simbol dia adalah T. Dan dia akan bermain dengan amount. Amount kita biasanya kita akan guna number of mole. Kita tak akan guna gram yang dia bagi. Biasanya. Okay? And then, yang paling penting, unit. Bila kamu ada pressure, volume, temperature and number of mole, saya sarankan tiga bawah ni, jangan ubah unit dia. Ni mesti mole, temperature mesti Kelvin, volume mesti liter. Then your life will be easier. Dia akan jadi pening sebab kamu ada pilihan. Tapi bila kamu tak ada pilihan, your life will be straightforward. Saya jumpa volume, saya tahu saya nak liter. Bila saya jumpa temperature, saya tahu saya nak Kelvin. Your life will be easy. Okay? Pressure ada banyak unit. Dia ada ATM, dia ada torr, dia ada millimeter mercury, dia boleh ada pascal, dia boleh ada kilopascal, dia boleh ada... Saya seriously tak ingat, saya ingat 5 ni je. Mungkin 5 ni je kot kita banyak guna. Dan dia boleh ubah. Okay, so you need to know how to convert them. Pertama. Kedua, I think kalau budak yang lemah, budak yang malas nak fikir, budak yang saya rasa nak senang, semua benda kita pilih ATM. Untuk saya lah. When I was a student, saya tak suka bila saya diberi pilihan. Lagi saya tahu tak payah pilih, lagi senang hidup saya. Betul? Alright? Cuma saya nak bagi tahu, yes, pressure ada banyak unit, kamu boleh guna bergantung pada keadaan. Tapi kalau dalam formula yang sama, pressure unit mesti kena sama. Okay? Dan kalau malas sangat nak fikir, tukar ATM. Salah satu reason saya suka guna ATM sebab value dia kecil. Alright? Antara reason yang saya suka guna ATM sebab value dia kecil. Value torr, millimeter mercury, kilopascal dia akan jadi besar. Value dia puluh-puluh ribu, semua tu. So, antara reason yang saya suka guna ATM lah, value dia kecil. Okay? Boleh? So, this is what we are going to talk about. Dan dalam Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, dalam 3 ni, alright, 3 laws ni, always remember, 2 kena kekal constant, 2 kena ubah. Nak senang, hafal 2 yang ubah tu je. So, bila kamu dah tahu pressure dengan volume akan berubah, straight away, temperature, number of mole kena sama. Ayat tu boleh keluar dari situ dah. Formula semua boleh keluar dari situ. Make sense?
And last but not least, like I say, semua ni adalah benda yang berlaku dalam daily life. Temperature tinggi, volume tinggi. You should know that. Benda tu panas, benda tu mengembang. You should know that. Bila kita ada tekanan, volume tu jadi kecil. Benda tu bukan benda baru. Alright? Okay? Dia bukan science record. Okay? It's just something very simple. You should know that already. Cuma kita letak nama pada dia. Kita panggil dia Boyle's Law, kita panggil dia Charles' Law. And that's it. Okay? Question? No? Boleh? Ada masalah? Tak ada? Okay. Kalau tak ada masalah, I think that's it. Saya akan upload your pre-lab. Dah upload dah. Cuma saya akan buka mata dia sekarang. Saya akan bagi pre-lab experiment 5. Siapkan pre-lab, hantar hari Jumaat macam biasa this week. Next week, kelas kamu adalah home-based experiment. Hopefully masih home-based experiment. Mungkin kamu still di rumah. Dia ada bahan-bahan yang ada kamu perlu beli. Dalam lab manual tu baca. Dan saya nak kamu buat video. Okay? Tak ada lab report. Assignment kamu adalah video. Saya akan bagi benda ni weekend nanti. Hantar dulu pre-lab. Okay? Hantar dulu pre-lab. Buat satu-satu. Alright, kalau tak ada apa, I think that's it for today. And any question before we end? Nope. So like Daniel say and Amir say, I think